Hai, dan selamat kembali ke channel Epic Time Business. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang diilhamkan oleh Niazim 5123. Karya yang diterbitkan oleh beliau adalah Suara Meminta Tolong di Tengah Lautan. Kita mulakan. Apabila terbaca kisah seram seorang sahabat kita, saya teringat kepada satu kisah seram yang diceritakan oleh Allahyarham ayah saya. Kisah ini ialah kisah ketika beliau pergi memancing. Sebelum ini, jika anda merujuk kepada tulisan yang lalu, anda akan terbaca kisah memancing ayah saya. Memang pun ayah saya ini gemar memancing. Pekerjaannya di Keppel Shipyard di Singapura benar-benar telah mencambahkan lagi kegemarannya untuk memancing. Saya masih ingat lagi, setiap kali beliau pulang, pasti bukan dengan tangan kosong. Ikan kegemaran saya pula kerap dipancingnya, iaitu ikan hiu cicak. Memang best kalau buat asam pedas. Tapi saya ketika kecil tak makan makanan pedas, jadi ikan ni selalu digoreng je. Rasanya mirip ikan semilang. Pada satu malam, ayah saya telah berjanji dengan rakan-rakannya untuk memancing di satu tempat. Emak memang dah malas nak melarang abah memancing, sebab itu adalah kegemarannya nombor satu. Itulah sebab utama saya tidak berani memancing sehingga sekarang. Sebab sangat takut sekiranya kegilaan itu menurun kepada saya. Tempat yang ingin dituju ini memang telah tersohor di kalangan pemancing dan penduduk tempatan sebagai satu kawasan yang penuh misteri. Namun, abah tidak mengetahui berkenaan perkara tersebut. Abah pernah cerita dengan saya, kalaulah dia tahu memang tak ada kerja dia nak pergi ke tempat macam tu. Saya juga ada bertanya mengapa. Beliau hanya menjawab, aku ni dah ada anak isteri. Kalau aku balik rumah, aku ditunggu anak isteri. Kalau aku bawa balik ikan, tak jadi hal. Macam mana kalau aku bawa balik selain ikan? Saya seperti boleh mengagak apakah makna selain ikan itu. Dan saya rasa anda pun sama-sama boleh mengagak. Keinginan untuk mendapat tangkapan yang banyak membuatkan rakan-rakan abah yang lain menyembunyikan kisah misteri di kawasan itu. Di kalangan rakan-rakan abah, beliau dikenali sebagai orang yang agak berkebolehan untuk mengatasi masalah gangguan makhluk halus. Mungkin itulah sebab mereka mengajak abah. Ini kerana kemungkinan besar mereka boleh berharap sekiranya berlaku sesuatu, bolehlah mereka bergantung harap kepada kebolehan abah. Walaupun saya masih kecil lagi di waktu itu, masih terbayang di benak saya ketika abah melangkah pergi meninggalkan kami untuk memancing sampai waktu maghrib. Sudah pastilah saya meminta abah tangkapkan saya seekor 2 ikan hiu cicak kegemaran saya. Abah meninggalkan kami sekeluarga. Dari atas rumah flat, kelibat ayah dan rakan-rakan pergi ke tempat penghentian bas. Yang pastinya mereka bukan terus pergi ke tempat memancing, tapi mereka akan pergi melepak dulu di kedai makan. Itulah tabiat abah dan rakan-rakannya. Kadang-kadang terfikir oleh saya, mengapa tidak terus pergi memancing? Tentu lebih banyak lagi dapat ikan.
Tapi saya rasa Abah dan rakan-rakannya pasti ada alasan yang munasabah untuk melakukan perkara itu. Walaupun saya tak pasti apakah alasan yang munasabah itu. Abah pergi menaiki teksi bersama 3 rakan yang lain. Bakar Gila, Mak Ain Sengau dan Razak. Saya tak pasti mengapa nama rakan-rakan Abah tu pelik sangat kecuali Razak. Mungkin itu hanya nama gelaran saja. Lupa pula saya nak bertanya kepada Abah ketika dia masih hidup. Tapi pernah saya bertanya kepada Mak berkenaan Bakar Gila. Mak hanya mengatakan kalau dia dah mula bersembang, dia lupa segala. Tak reti nak berhenti tak kira di mana. Jika di rumah dia, membawa masalah untuk si tetamu meminta diri. Jika di rumah orang pula, menjadi masalah untuk si Bakar Gila untuk dihalau balik. Mungkin dia ni gila bersembang kot. Manakala Mak Ain Sengau, saya tidak bertanya pula. Mungkin dia ni sengau kot. Apabila mereka telah sampai ke jeti, sebuah sampan telah menunggu mereka. Sampan ini disewa oleh Razak kerana pada malam itu mereka akan memancing di tengah laut. Pada malam itu cuaca amat baik. Bulan belum mengambang lagi. Hanya setakat seperdua sahaja kelihatan. Kemungkinan baru menjelang sepekan kot pada bulan tersebut. Malam itu Razak menjadi tukang bot. Tugas ini diserahkan kepadanya kerana dia memang berpengalaman. Sebab dia ni berasal dari perkampungan nelayan sekitar negeri Johor. Bot meluncur dengan laju untuk pergi ke tengah laut. Sesampai di tengah laut, jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Mereka mula meletakkan umpan pada mata kali masing-masing. Tali dilempar jauh ke tengah laut. Sambil menunggu, Bakar Gila memulakan ceritanya. Tempat ni aku dengar banyak ikan. Harap-harap malam ni kita dapat banyak ikan. Mak Ain Sengau membalas. Dahlah Bakar, elok-elok banyak ikan di sini. Tak apa-apa hal, ikan dengan serakah, semua ikan lari. Bakar Gila menjadi berang mendengar kata-kata Mak Ain Sengau itu. Beliau bangun, tapi malangnya mereka berada di atas sampan. Perbuatan Bakar Gila yang bangun secara tiba-tiba membuatkan sampan hilang keseimbangan. Masing-masing tak kecuali duduk kembali. Merasakan dirinya yang hendak terjatuh ke dalam laut, Bakar Gila duduk kembali. Razak yang tadinya hanya diam melihat gelagat Bakar Gila dengan Mak Ain Sengau, mula bersuara dengan nada kemarahan. Kau orang ni tak habis-habis nak buat masalah. Ingatlah sikit, kita ni kat tengah laut. Kalau jatuh ke air, kita bukan ke darat. Kalau aku tahu sikap korang ni, memang aku kat tepi jeti lagi, aku dah lempar korang semua. Kata-kata Razak itu benar-benar membuatkan keadaan yang gawat menjadi aman semula. Menurut Abah, Razak ni jenis manusia pendiam. Sepatah ditanya, sepatah juga dijawab. Tak suka kacau orang dan tak suka dikacau. Pernah sekali ada orang yang sengaja mengambil bekal makanan dengan niat berseloroh. Razak menjadi berang dan memulas tangan orang itu sehingga tersilap. Seseorang yang suka dan susah dijangka dan diagak. Begitulah Razak. Mungkin sebab itu tak ada orang yang berani menggelar dia dengan apa-apa gelaran. Seperti mana Bakar Gila dan Mak Ain Sengau. Sehingga tengah malam, mereka terus memancing. Ikan pun semakin banyak mereka dapat. Ternyata usaha mereka ke situ memang berbaloi dengan jumlah ikan yang mereka dapat.
Setiap 10 minit kalau bukan Abah, rakan-rakan yang lain pasti akan memperoleh ikan. Mereka seolahnya bersilih ganti menaikkan ikan dari dalam laut ke atas sampan. Begitulah murahnya rezeki mereka di malam itu. Memandangkan pada keesokan harinya mereka akan bercuti, hal itu membuatkan mereka telah merancang dari awal lagi untuk kembali ke jeti sebelum subuh. Sehingga ke tengah malam, tiba-tiba Abah terdengar suatu suara meminta tolong berulang kali dan sayup-sayup kedengaran. Suara itu terdengar secara berulang kali. Di samping suara itu juga kedengaran bunyi rantai seperti ditarik. Tapi seperti biasa, Abah hanya mendiamkan diri. Dia mengambil tindakan dengan tidak mengambil kisah dengan semua kejadian tersebut. Tapi menurut Abah, rasa seluruh bulu roma di setiap inci tubuhnya habis meremang ketika itu. Rakan-rakan Abah pula kesemuanya memandang Abah, seolah mereka ingin meminta kepastian dari Abah, terutama tindakan yang perlu diambil. Namun melihat Abah yang selama seperti tidak apa-apa, mereka terpaksa mendiamkan diri saja. Memang Abah selalu berpesan kepada mereka, kalau ada apa-apa bunyi atau apa-apa saja yang pelik di tengah laut, jangan ditegur. Pantang larang Abah ini sangat diikuti oleh mereka. Secara tiba-tiba, angin malam hembus lembut ke pipi Abah. Bersama angin malam itu terdapat bau wangi yang amat menusuk hidung. Abah terkedu. Abah benar-benar takut di malam itu. Menurut Abah, jarang dia merasa takut sehingga tahap itu. Abah memandang muka Razak dalam kegelapan malam yang hanya disinari kesamaran cahaya bulan. Kelihatan wajah Razak seperti meminta penjelasan dari Abah. Begitu juga ketika Abah melihat wajah bakal gila dan Mak Ain sengam. Tak berbeza dengan raut wajah Abah. Melihat keadaan yang menjadi tanya-tanya pada kesemua mereka, Abah pun berkata, "Sudah, cukup rezeki kita malam ini. Mari kita pulang." Perancangan mereka untuk terus memancing hingga sebelum subuh ditamatkan lebih awal lagi dengan arahan dari Abah. Tengah malam dah nak balik, Razak yang duduk di belakang sampan kecil itu pun cuba menghidupkan enjin bot. Beberapa kali enjin bot cuba mengaum, tapi sia-sia saja. Masing-masing menjadi semakin takut. Abah yang memang sudah sedia ada rasa takut menjerit kepada Razak, "Apa salah gitu? Cepat kita tinggalkan tempat ni." Razak menjawab dengan nada serba salah, "Ini yang tak dapat dihidupkan." Bau wangi itu semakin kuat dan semakin menusuk hidung mereka semua. Tiba-tiba, langit yang terang bulan itu diselubungi mendung, betis sambar menyambar. Laut berkocak. Mereka semua terlupa dah dengan wangian bak MBPO. Yang mereka ingat, sampan kecil yang diayun ke kiri kanan oleh angin dan ombak kocakan air yang mulanya kecil menjadi besar. Akibat ombak itu, habis pakaian mereka basah. Abah yang sudah agak kalut menjerit kepada rakan-rakannya, "Azan cepat!" Manakala rakan-rakan yang lain memegang sekuat hati perahu yang mereka naiki. Bakal gila tanpa buang masa sambil memegang sampan, azan dengan sekuat hati. Semasa azan dilaungkan, Abah terus menjerit beberapa kali, "Assalamualaikum ya Sayyidin Balia Ibnu Mulkan.
Assalamualaikum warahmatullahi ya Sayyidina Balya Ibnu Mulqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Sayyidina Balya Ibnu Mulqan. Ternyata sebaik azan sudah tamat, situasi kembali pulih sedia kala. Yang mengherankan seperti tiada apa yang berlaku. Baju mereka tidak basah disimbah ombak laut. Entah ke mana ombak dan angin yang kuat tadi pergi. Suasana kembali tenang. Dan yang lebih mengherankan, tiada ikan pun yang ditangkap dalam bekas simpanan ikan mereka. Sepertinya keadaan mereka baru sampai ke situ. Abah berkata kepada rakan-rakannya, "Sah, kita telah dipermainkan. Mari kita pergi sebelum entah apa yang lebih buruk datang kepada kita." Razak tanpa membuang masa cuba menghidupkan enjin bot. Ternyata usahanya yang tadi gagal telah berhasil. Bot melintas air laut untuk sampai ke jeti tempat mereka berlepas tadi. Apabila mereka sampai ke jeti, mereka pun pergi ke warung kopi yang berhampiran jeti. Masing-masing duduk kelitihan dengan wajah yang jelas seperti baru terlepas daripada hukuman mati. Dan sepertinya mereka mendapat nyawa kedua dalam hidup mereka. Abah yang senyap memandang tepat wajah rakan-rakannya satu persatu. Ma'in Sengau kelihatan serba salah sebaik Abah memandang tepat wajahnya. Dia kelihatan lebih ketakutan daripada yang lain. Melihat wajah Ma'in Sengau yang kelihatan serba salah dan ketakutan, Abah bertanya kepada beliau, "Sebenarnya apa yang berlaku ni?" Ma'in Sengau menjawab dengan serba salah, "Jis, kau ingat lagi tak kisah Singapura dilanggar todak?" Abah tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala saja. Ma'in Sengau pun menyambung cerita. "Sebenarnya kat laut tu lah, kau ikut cerita orang-orang tua, budak tu dihanyutkan dengan tubuhnya di rantai. Setiap kali dia nak ke tepi, rantai ditarik supaya dia mati lemas." Abah hanya memandang tajam ke arah Ma'in Sengau. Ma'in Sengau menyambung cerita. "Memang selalu orang mendengar bunyi budak minta tolong dan juga bunyi rantai seperti ditarik. Tapi..." Abah yang kusyuk mendengar mula bertanya, "Tapi apa?" Ma'in Sengau menjawab dengan nada serba salah, "Tapi aku tak tahu pula kejadian malam ni menimpa kita." Bakal gila yang hanya mendiamkan diri dari tadi mula berkata dengan nada marah, "Itulah, aku dah cakap jangan pergi situ cari bala. Kau kata nak cari rezeki, sekarang apa yang kita dapat?" Abah dengan nada tenang berkata, "Sudahlah, soalnya kita semua dah selamat." Menurut Abah, itulah kali pertama dia tahu berkenaan kisah suara minta tolong dan rantai ditarik di tengah laut. Walau sudah sekian lama dia tinggal di Singapura. Pada malam itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Saya masih ingat lagi, emak ketakutan untuk membuka pintu apabila dengar suara Abah dari luar. Emak mengejutkan kami semua dan mengamati suara Abah tersebut. Apabila pasti sudah itu suara Abah, emak melihat dari lubang pintu rumah kami. Dan setelah jelas wajah Abah, emak pun membuka pintu. Emak yang keheranan melihat Abah balik awal bertanya, "Kata esok pagi baru balik, ni awal pula Abahnya balik?" Abah hanya berkata mesra, "Maknya ni kita balik awal salah, balik lewat salah, balik salah, tak balik salah, semua jadi serba salah."
Apabila emak melihat tangan Abah kosong tidak membawa ikan berjuta-juta, emak menyindir Abah. Berpiku-piku hasil malam ni nampak? Abah yang keletihan hanya mendiamkan diri saja. Dan bagi saya pula, apabila terlihat Abah pulang dengan tangan kosong, buat julung-julung kalinya, tak merasalah keenakan daging ikan hiu cicak kempunan saya. Kalau difikirkan balik, ada antara kita yang menganggap roh yang tidak tenang akan membuat perkara-perkara tersebut. Sedangkan jika menurut kebanyakan pendapat ulama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, setiap orang yang sudah mati akan pergi ke alam barzah. Bagi mereka yang taat, mereka akan mula menuai ketaatan mereka. Dan bagi mereka yang fasik, mereka mula mendapat balasan. Adakah itu benar roh orang mati yang tidak tenang? Sedangkan berlainan dengan cerita Al-Quran dan Al-Hadis? Atau itu hanya gangguan dari syaitan? Seperti yang kita maklum, syaitan itu adalah musuhnya yang nyata seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Walau apapun, jangan biarkan hidup anda disembunyi misteri. The truth is out there. Baiklah, itulah karya yang dinukilkan oleh Nazim 5123. Semoga cerita yang diberi ini menjadi panduan dan dorongan untuk kita menjadi insan yang lebih taat dan patuh kepada arahan Yang Maha Esa. Baiklah, sehingga berjumpa lagi di lain video. Saya berharap kita akan dapat terus ceritakan cerita yang dihasilkan atau dinukilkan oleh rakan-rakan kita daripada forum Cariku. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa share dan subscribe. Epic Time Net mengundurkan diri.